Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai murid-murid, apa khabar? Hari ini kita akan teruskan pelajaran kita bagi mata pelajaran Reka Bentuk Teknologi tahun 4. Untuk kelas 4 setia, hari ini tarikh 19 Oktober tahun 2020, kita akan mempelajari tajuk menulis sudukut dan carta alir berdasarkan situasi. Baik, sebelum kita teruskan pelajaran kita pada hari ini, kita akan imbas kembali pelajaran pada minggu lepas ya, iaitu kita lihat apa yang dimaksudkan dengan sudukut dan apa pula carta alir. Baik, sudukut ialah satu set penyataan dalam bahasa biasa. Sudukut menunjukkan langkah demi langkah melaksanakan tugasan dari mula hingga tamat. Seterusnya, apa pula carta alir? Carta alir pula ialah langkah-langkah melaksanakan tugasan secara grafik. Simbol yang ada dalam carta alir dihubungkan dengan anak panah. Baiklah. Jadi, kita akan teruskan dengan pelajaran pada hari ini, iaitu menulis sudukut dan carta alir berdasarkan situasi. Baik, sudukut dan carta alir boleh ditulis berdasarkan situasi. Seterusnya, mari kita baca situasi berikut sebelum menulis sudukut dan carta alir. Baik, ini adalah situasi yang diberikan sebelum kita menulis sudukut dan carta alir. Kita fahami dulu situasi ini. Arif bangun pada pukul 5.30 pagi. Dia membersihkan dirinya dengan mandi dan menggosok gigi. Selepas itu, dia memakai baju sekolah dan menunaikan solat subuh secara berjemaah. Selepas bersarapan bersama-sama dengan keluarganya, dia ke sekolah dengan menaiki basikal pada pukul 7 pagi. Baik, ini adalah satu situasi yang mudah ya. Baik, seterusnya kita lihat bagaimana menulis sudukut berdasarkan situasi ini. Baik, ini adalah sudukut berdasarkan situasi tadi. Dia bermula dengan perkataan mula, kemudian dia terus dengan langkah yang pertama yang ada dalam situasi tadi, iaitu bangun daripada tidur. Kemudian bersihkan diri, pakai baju sekolah, solat subuh berjemaah, sarapan bersama-sama dengan keluarga, pergi ke sekolah dengan basikal dan tamat. Baik, cuba kita perhatikan dalam kotak yang berwarna merah di bawah, perkara-perkara yang perlu diberi perhatian untuk menulis sudukut. Perkara-perkara ini mesti diberi perhatian dalam menulis sudukut. Yang pertama, susunan lengkap dan tertib. Daripada situasi tadi, kita nak menulis sudukut, kita mesti pastikan susunannya lengkap dan tertib mengikut langkah-langkah yang ada dalam situasi yang diberikan. Kemudian yang kedua, kata kerja pada awal setiap pernyataan dan berhuruf tebal. Okey, cuba perhatikan sudukut di atas. Kata kerja di awal setiap pernyataan itu mesti ada kata kerja dan berhuruf tebal. Dan yang ketiga, mestilah bermula dengan perkataan mula dan berakhir dengan tamat yang berhuruf tebal dan juga berhuruf besar. Cuba perhatikan perkataan mula di atas sekali dan berakhir dengan perkataan tamat di bawah sekali, berhuruf besar dan tebal. Okey murid-murid, jadi ini adalah sudukut berdasarkan situasi tadi. Baik, kita teruskan. Ini pula adalah carta alir berdasarkan situasi yang sama. Okey, carta alir ada bentuk simbol. Kemudian di dalamnya ada langkah demi langkah dan setiap simbol itu dihubungkan dengan anak panah. Sama sahaja langkah yang ada dalam carta alir sama dengan langkah-langkah yang ada dalam sudukut.
Okey, jadi sekarang kita perhatikan apa pula perkara-perkara yang perlu diberi perhatian untuk menulis carta alir ya. Yang pertama, susunannya lengkap dan tertib ya, sama seperti sudukut tadi. Mesti tertib. Tertib bermaksud mengikut urutan. Yang dahulu kita dahulukan, yang kemudian letak di bahagian bawah kemudian kan ya. Tak boleh yang kemudian kita letak di bahagian permulaan. Macam tu, dia mesti ikut susunan, ikut tertib ya. Kemudian kata kerja pada awal setiap pernyataan setiap awal pernyataan di depan tu mesti mula dengan kata kerja. Kemudian nombor 3, menggunakan bentuk simbol yang betul. Yang ini cikgu akan tunjukkan sebentar lagi ya. Kemudian yang keempat, bermula dengan perkataan mula dan berakhir dengan tamat yang berhuruf besar. Baik, kita kembali kepada carta alir. Okey, jika awak perhatikan, di atas ada perkataan mula dan di akhirnya ada perkataan tamat yang berhuruf besar. Baik. Baik, tahukah kamu? Inilah yang cikgu nak tunjukkan tadi, simbol ya yang kita gunakan dalam carta alir dan apa fungsi serta penerangannya. Kita lihat simbol yang pertama. Okey, simbol ini digunakan untuk mula dan tamat ya. Jadi maksud dia memulakan dan tamat sesuatu aktiviti. Baik, cikgu tunjukkan semula carta alir tadi ya. Okey, cuba lihat mula dan tamat. Lihat pada bentuk simbolnya. Ya, sama. Okey, itulah yang dimaksudkan mula dan tamat sesuatu aktiviti. Baik, seterusnya nombor 2. Ini adalah simbol segi empat tepat yang bermaksud fungsinya ialah proses. Maksudnya aktiviti ataupun proses yang ada dalam situasi itu menggunakan simbol ini ya. Okey, seterusnya simbol yang ketiga ini adalah input ataupun output, dan yang keempat anak panah iaitu aliran yang kita gunakan untuk menunjukkan langkah demi langkah lah ya. Selepas satu langkah pergi ke langkah seterusnya dan seterusnya ya. Baik, kita kembali kepada carta alir tadi untuk melihat ya simbol yang kita gunakan. Okey, cuba perhatikan lagi sekali. Simbol untuk mula dan tamat sama ya. Kemudian kita ada di tengah-tengah tu semua adalah aktiviti ataupun proses dia. Jadi menggunakan simbol segi empat tepat. Kemudian ada anak panah yang menghubungkan daripada langkah pertama ataupun aktiviti pertama kepada yang kedua, ketiga dan seterusnya sehingga tamat ya, menggunakan anak panah ya, dipanggil aliran lah. Baik. Jadi cikgu harap semua faham ya bagaimana untuk menulis carta alir. Baik. Seterusnya kita pergi kepada latihan. Baik, untuk minggu ini ya, murid-murid perlu menyemak tugasan yang telah cikgu masukkan dalam Google Classroom ya. Cikgu harap murid-murid faham apa yang cikgu ajar pada hari ini dan dapat membuat tugasan yang cikgu berikan dengan betul dan baik sekali ya. Baik, jumpa lagi minggu hadapan. Setakat itu sahaja untuk kali ini.